Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, macam biasa sama-sama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kesehatan kepada kita untuk kita mengimarahkan surau kita dan manfaatkan umur yang berbakti sebelum kita dipanggil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap amalan-amalan ini menjadi sebagai pembantu dan peneman kita. Dan kita yakin amalan-amalan pahala dan kebajikan ini berfungsi akan menemani kehidupan kita ketika mana kita meneruskan perjalanan nak jumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi pernah cerita dalam sebuah hadis, dia cerita pasal kawan dan teman kepada manusia. Nabi kata akhillau ibni Adam thalathatun. Kawan-kawan kita ni, teman-teman kita ni ada 3 jenis. Nabi cerita ada 3 jenis, suruh kita pilih yang terbaik. Kawan-kawan anak Adam ataupun teman bagi manusia ada 3 jenis. Yang pertama Nabi kata alladhi yatba'uhu ila qabdi ruhihi. Kawan yang pertama, dia akan teman, dia akan berkawan dengan kita sampailah waktu kita ni rebah, terguling, meninggal mana dia. Berkawan rapat dengan kita. Yang kedua, alladhi yatba'uhu ila qabrihi. Dia akan teman kita, akan kawan dengan kita, dia akan rapat dengan kita sampailah orang pipuh dan dia lahat. Dan yang ketiga, alladhi yatba'uhu ila mahsyarih. Kawan ni dia akan ikut kita, dia akan teman kita sampai ke mahsyar, sampai ke syurga. Yang pertama Nabi kata alladhi yatba'uhu ila qabdi ruhihi. Teman yang akan teman kita sentiasa 24 jam duduk dengan kita, dia berkawan dengan kita, dia jaga kita. Fa huwa malu. Kawan yang pertama ni dinamakan harta. Harta kita duk hari-hari dia berkawan dengan kita elok, kita pun jaga dia elok. Bungkus pun elok pun dalam almari. Dia pun berkawan dengan kita elok, baik rapat sungguh. Tapi dia rapat dengan kita sampai kita rebah. Bila kita rebah jatuh tu, dia lari pergi ke orang lain. Ni teman yang pertama. Kawan baik, berkawan rapat semua. Dia lah mengembirakan kita waktu sedih, dia bagi kita sonok. Waktu kita sunyi, dia bagi kita rasa riang, rasa sonok. Berkawan rapat, duduk dengan kita, kita pun sayang kat dia. Tapi dia berkawan sampai waktu bila? Waktu kita rebah kita, dia lari ke orang lain. Kawan ni Nabi kata kawan tak guna. Dia rapat dengan kita. Waktu kita sonok, dia sonok. Tapi waktu kita rebah, dia lari ke orang lain. Kawan ni tak bagus. Kalau buat kawan dengan kawan ni, memang setakat tu dia kawan kita. Kita jaga dia elok. Rebah kita, dia lari ke orang lain. Nabi kata kawan apa macam tu. Waktu kita teruk, rebah, guling, dia lari ke orang lain. Padahal kita duk belah dia sikit punya lemah. Kalau orang pergi motor letah kan, balik kebun dah pukul 11 pagi, dia kena ayak dah rumah, tengok mendung, hujan nak turun. Start motor pergi pula, buat juga letah. Punya sayang kat dia. Takut hujan turun habis susu tak sayang pibuh juga.
Punya sayang. Elok tuan dia rebah, sayang tak sayang dia lari ke orang lain. Tak guna punya kawan ni, Nabi kata. Siapa berkawan dengan kawan ni makna dia silap pilih kawan. Yang kedua Nabi kata alladhi yatba'uhu ila qabri. Kawan ni dia rapat sungguh, dia teman 24 jam lah. Tapi setakat turun dalam kubur. Bila letak dalam kubur, hak bagus tadi pun patah balik. Tengok kalau kalau ayah meninggal, anak duduk di mana pun lari balik. Duduk di Beijing, patah balik lah. Balik nak teman apa? Hak meninggal, terbujur kaku jasad. Mak pun teman baca Quran sampai ke subuh, meninggal pukul 10 malam baca Quran sampai ke subuh, punya sayang. Anak punya sayang kat apa? Mak punya sayang kat suami dia. Sayang-sayang letak pergi kubur, letak dekat balik semua. Tak ada seorang pun duk gagah nak teman apa lagi yang takut lah, takut malam temu. Tak ada cungit balik pergi haduk sayang. I love you forever. Tunggu di pintu syurga, lari balik semua. Ni Nabi cerita kawan jenis dua. Dia teman kita waktu tengah duduk selimut, jenazah terbujur kaku, baca Quran bagi subuh, tak pergi mana. Elok letak dalam kubur, pekat balik semua. Tak ada seorang pun kan. Kotlah suami isteri dia kata, nak teman suami siang malam tamu tak biasa. Nak teman dalam kubur, tak ada, pekat balik semua. Dan yang ketiga Nabi kata alladhi yatba'uhu ila mahsyarihi. Yang akan ikut teman kita sampai ke mahsyar, sampai ke syurga, fahuwa amalu, amalan dia. Yang ni lah yang kita rebah, dia tolong angkat. Kita sesak nafas, dia tolong urut. Kita sakit kepala, dia pun minyak. Kawan ni 24 jam dia akan ikut teman kita. Sunyi dia akan berbicara dengan kita. Siapa dia? Amalan kita. Sebab tu Nabi kata orang yang cerdik, orang yang pandai pilih kawan nak bawa dia pimpin daripada dunia sampai ke dalam syurga. Orang ni orang cerdik, pandai pilih kawan. Kalau pilih kawan pertama elok kita rebah, dia lari. Duk tanya gerang. Baru duk nazak. Abang tanya adik, abah simpan gerang tanah. Abah tak pergi. Baru duk dia tanya gerang tanah. Tu tak ada nak meninggal. Yang ni Nabi cerita pada kita supaya kita pandai memilih teman. Pilih teman untuk teman tu jaga kita, pimpin kita, temani kita ketika mana kita dalam perjalanan nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai mukadimah. Pagi ini kita sambung balik kitab kita Faridatul Faraid muka surat 4. Kita sampai pada rukun Islam. Hari itu kita baca dah 3 daripada rukun Islam. Hari ini kita nak baca, kita nak renjak belakang balik. Nak baca balik tentang rukun Islam. Baik. Kata tuan kitab ni rahimahullah ta'ala, dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Kita ambil itu balik. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun di sini bermaksud rukun majazi, bukan hakiki. Ni rukun Islam. Kalau rukun hakiki tak ada salah satu kafir. Di sini ni rukun Islam, rukun tu yang dimaksudkan rukun Islam di sini ialah rukun hakiki. Apa maksud rukun hakiki? Pinjam lafaz kata rukun. Pinjam lafaz kata tu rukun, nak cerita kata benda ni penting. Ni bukan hakiki rukun. Apa maksud bukan hakiki? Kalau rukun tu rukun hakiki, tak ada salah satu daripada 5 murtad. Ni rukun Islam, rukun yang majazi. Pinjam je sebut kata rukun. Baik. Tengok. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Dan bahawa Muhammad, yakni Nabi Muhammad, pesuruh Allah. Dan ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk pada agama Islam. Ini semua kita faham kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama. Baik.
Katanya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada melainkan Allah yang ada. Tuhan yang mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Tak ada dah melainkan Allah Ta'ala saja. Setengah dia kata tiada ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada? Berhala, tokong apa semua. Yang tu bukan Tuhan. Tak perlu nafi. Tiada ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang tak ada? Tuhan yang sama sifat dengan Allah Ta'ala. Tak ada yang lain melainkan Allah Ta'ala saja. Itu maksud tiada ada Tuhan. Setengah ada orang kata tiada ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan lagu mana? Tuhan yang orang sembah tokong apa tu? Hak tu tak kena. Maksud tiada ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang lagu mana? Tuhan yang ada sifat macam Allah tu tak ada dah melainkan Allah Ta'ala saja. Itu baik. Ni syahadah. Semua kita faham. Bagi yang tak beriman nak masuk Islam. Yang Islam dah tak apa. Pun begitu dia kena mengucap juga syahadah di atas nama dia tu Islam. Seumur hidup sekali kena mengucap. Kalau tak mengucap berdosa. Ni di atas fahaman ahli sunnah wal jamaah. Setengah dia kata saya mengucap banyak kali dah Ustaz. Dah semayang. Semayang tak usah tinggal daripada mula-mula. Duk mengucap tak usah tinggal. Tak jadi. Dia kena mengucap kerana dia Islam sekali. Tak mengucap dosa. Baik. Kedua, mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Mendirikan sembahyang yang 5, yakni 5 waktu. Sebut kata mendiri maksudnya menjaga syarat dan rukun yang sempurna. Orang yang sembahyang tak jaga syarat dan rukun yang sempurna, hukum dia seperti mana tak sembahyang. Sembahyang ikut dah. Lepas batuk di tangga, hukum dia macam tak sembahyang. Letih saja. Itu makna mendirikan sembahyang. Setengah kitab kata menunaikan sembahyang. Apa arti mendiri? Melaksanakan seperti mana dituntut oleh agama. Lagu mana agama tuntut? Sembahyang yang sempurna dengan cara sempurna syarat dan rukun. Itu maksud mendirikan sembahyang. Kalau sembahyang tak pernah tinggal, tapi tak kena syarat dan rukun, sama macam dia tak sembahyang. Sama macam dia tak sembahyang. Hukum dia tak sembahyang. Itu kita kena ingat. Yang saya cerita banyak dah lepas-lepas. Berapa ramai orang sembahyang tak kena syarat dan rukun. Tak kena syarat-syarat dia. Berhenti sembahyang pakai selak yang ada butang besi. Bila sujud dia kenyih nampak paha. Selak pakai butang sampai ke tumit, sampai ke buku lali, pakai butang besi tu. Kalau zip tak apa, tutup semua. Ni butang, sebiji, 2 biji, 3 biji sampai ke buku lali. Bila dia sujud tu dia terbuka, nampak paha. Tak sempurna tutup aurat. Bila tak sempurna tutup aurat, sama hukum seperti mana dia sembahyang telanjang. Bila sembahyang telanjang, sama seperti mana dia tak sembahyang. Sembahyang telanjang ni boleh tuan-tuan. Boleh telanjang. Tapi kena letak benda yang boleh menutup warna kulit. Apa dia? Lumuk selut. Selut kok benang boleh, kalau lumuk boleh. Nak sembahyang kira tutup aurat tu, tapi telanjang. Sebab syarat menutup aurat ialah menutup warna kulit. Kira tutup aurat. Sejenis benda yang boleh tutup warna kulit, kira tutup aurat. Buah selut. Tapi telanjang tak pakai kain, boleh sah. Itu cerita bab sembahyang. Kalau nak pergi sembahyang jemaah tak boleh buat gitu. Sebab dia haram pasal orang lain tengok. Ni duk cerita kita seorang sembahyang di rumah. Kain baju tak ada. Belakang rumah ada benang, terjun dalam selut. Bila masuk dalam selut, warna kulit bertukar. Sebab apa? Selut penuh di badan. Terjun daripada kaki sampai ke dada. Naik elok sembahyang, tak kait sembahyang. Sah sembahyang, sah. Sebab apa? Tutup aurat. Ini kata agama, waktu sembahyang pelik hukum dia. Tapi kalau sembahyang pergi masjid buat begitu tak boleh kan? Sebab kita sujud, kita rukuk, bagi orang tengok belakang. Tapi duduk di rumah boleh sembahyang. Lagu tu gak orang perempuan pakai pakaian ketat sembahyang, tak apa. Ketat sungguh-sungguh. Yang ketat, nampak betul tubuh badan, boleh sembahyang. Tapi sembahyang di rumah lah. Kalau pergi masjid orang tengok tu jadi salah disebabkan tubuh badan tu nampak.
Tapi sah bila mana semayang kerana dah menutup orang. Sebab tutup warna kulit. Jadi bolehlah semayang di rumah pakai selak yang orang main sukan. Selak tak. Semayang di rumah. Jadi itu nak cerita tutup orang. Tutup orang. Bila mana pakai selak tadi dia sujud, duduk penyeh, selak duduk penyeh, nampak paha. Macam telanjang tip-tip. Bila telanjang, semayang tu tak sah walaupun dia semayang. Dan bila mana tak sah, hukum dia tak semayang. Tu. Esok malaikat tanya pasal apa tak semayang. Saya semayang, tak bisa tinggal. Mula-mula beranak orang bang bangkit pilah surau dia tak. Contoh lah no. Malaikat tak ada pun dalam buku. Sekali tak bisa semayang. Umur 83, sekali pun tak nak semayang. Jenuh. Jenuh nak minta izin pula, nak patah balik, nak qada balik, tak ada canang. Kita kena mengerti, kita kena beringat law ni. Orang duk oyuk dalam Facebook pun duk oyuk. Ustaz-ustaz kita cerita kajian NASA buat kajian. Bumi berputar dalam masa sebulan. Kalau ikut jarak dia 29 ke 26 batu lah. Jarak dia punya putaran, kelajuan putaran bumi dia berputar dalam masa sebulan. Kalau ikut jarak dia pergi 29 batu. Kajian barat kata kalau teratur punya laju bumi berputar, tahun depan akan berlaku fenomena alam, matahari akan naik belah barat. Ni orang tak beriman lah. Dia buat kajian mengikut teori mereka sendiri. Bumi dia duduk musim. Sebulan 29 batu ataupun 26, saya tak ingat. Kalau ukur dengan jarak. Kalau berdasarkan putaran tu, tahun depan akan berlaku fenomena alam, matahari akan tersasar daripada landasan, dia naik belah barat. Mungkin berlaku. Bila mungkin ni boleh berlaku, boleh tak lah. Mungkin tak tu tak berlaku pada tahun depan lah. Kiamat tetap berlaku. Ini kajian orang barat. Tak berapa lagi lah sebab dia ni tak beriman. Tapi yang duk berasa tersentuh, seorang syekh di Yaman baca khutbah. Dalam khutbah Jumaat, minta orang Islam semua amai baca surah Al-Kahfi. Minta lindung daripada fitnah Dajjal. Sebab hadis Nabi sebut, orang yang baca 10 ayat mula surah Kahfi ataupun 10 ayat terakhir, usima minad Dajjal, terpelihara daripada fitnah Dajjal. Syekh tu sebut di atas mimbar khutbah Jumaat, suruh amai baca surah tu. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata kebanyakan tok-tok guru, syekh-syekh di Yaman ni bermimpi Dajjal telah turun. Tapi itu bukan satu dalil yang wajib kita nak pegang. Cuma kita teringat hadis Nabi sebut, ittaqu firasatal mu'min. Berwaspada dengan firasat orang yang rapat dengan Tuhan. Sebab tu kita buat kebajikan, kita beramal, kita mengaji, tujuan apa? Tujuan nak bagi betul segala amalan kita supaya bangkit di mahkamah perbicaraan Allah Ta'ala, cek-cek amalan kita apa. Tak ada rasa. Tak ada rasa sebab apa? Sebab petanda tu ada. Salah satu petanda Dajjal nak mai akan berlaku kemarau. Cuaca yang panas, sangat panas. Long. Tapi saya tak katalah kemarau ni tanda Dajjal nak mai. Tapi duk ada dah jumpa kemarau. Duk di rumah tak boleh nak lena. Rumah saya ikon tak ada. Tidur siang tak boleh, tidur malam tak boleh panas. Masuk bilik ayak mandi sehari 14 kali tak. Mandi ayak pun panas juga, berasak tengah belakang. Supaya tengah jalan. Tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat guna saya, panas. Orang tuan-tuan tak apa, dah ikon. Rumah saya tak ada apa. Adalah lain tu ekor tu tak ada. Jadi saya tak ada apa, tidur tak lantai apa. Tak ada apa. Tengah hari panas, malam panas, masuk bilik ayak mandi, ayak pun panas. Tu tanda. Dajjal nak main ni akan berlaku 3 tahun kemarau. 6 bulan dia kemarau, lepas tu turun hujan sikit nak bagi basah bumi. Lepas tu 6 bulan kemarau, lepas tu turun hujan sikit. 6 bulan kemarau, 3 tahun kering bet. Telaga kering, sungai kering, laut kering. Kering semua 3 tahun, tak ada minuman, tak ada makanan. Ni tuan-tuan kalau biasa nak pergi ke Tasik Beris, nak pergi Pulau Sik, nak pergi Gubin lalu Tasik Beris, kering lah. Saya duk ulang balik pak mentua saya duk belah Kelantan. Dekat chalet, ada chalet Pak Rashid tu.
Daripada Syirik nak ke seberang sana, jalan raya tak boleh lalu balik. Jalan dah layak, tar dah layak, tepi layak boleh lalu dengan kereta. Kan dulu kampung tenggelam, ada tar, ada sekolah, ada masjid, jalan lama dulu. Ayak kering tasik, cuba pergi tengok. Boleh lalu dengan motor, jalan raya tar yang dulu tenggelam layak tu, lah ni timbul dah, duk tas darat. Memang duk tas darat lah, ayak tu kering. Tasik. Telaga kering, sungai kering. Satu kita tak kering laut. Kering laut tu mana sungguh. Sungguh. Dah jaman. Tak ada makanan kering, semua ayak, tak ada 3 tahun tak minum dahaga, dah jaman wamai ayak. Siapa nak minum ayak beriman ke dia? Pakat beriman semua. Nak minum ayak. Nung ayak tepu, lecikan, cendera, jagung, dia tak beri. Saya pun beri. 3 tahun tak minum ayak. Dia jerih yang tebu tak kepala sonok, yo sonok. 3 tahun tak makan. Beriman kan Dajjal? Boleh minum. Kebanyakan yang ikut Dajjal ialah golongan wanita dan juga golongan-golongan yang jahil tentang hukum akal. Yang ni pakai ikut Dajjal. Itu yang kita pakai nak kena kemas. Amalan kita nak kena kemas. Pakai-pakai. Saya pun nak kena betul. Benda-benda tak betul. Bukan suruh yakin dengan kajian barat tu, tapi memang kita di penghujung. Memang kita di penghujung. Yakin tak yakin yang kajian barat tu pun kita di hujung dah. Tunggu nak jatuh bagi kita. Tak ada dah zaman lepas kita, zaman kita terakhir. Nak penutup dunia ni pun kita penutup. Hak nak sadaqallahul azim ni kumpulan kita. Akhir zaman. Zaman Nabi Adam baru bismillahirrahmanirrahim mula. Kita sadaqallah hak hujung. Semua pakai ikut. Dalam hadis cerita kata, anak ni ikat tangan mak, tak mau pergi kelas rumah. Anak nakal ikat tangan mak nakal, tak mau bagi mak lang pula, tak mau bagi mak teh pula rumah. Ikat kaki tangan dengan tali. Mak lang jangan kelak, mak lang dia kata tak larat dah, duduk dengan hang tak boleh makan, nu nak pergi cari Dajjal, lapar. Kelak rumah boleh makan Dajjal. Marah nak nakal. Anak nakal tak tahu nak buat apa, anak tak tahu buat, ikat mak dengan tali. Ikat di tiang mak. Jangan pi lah mak, jangan pi, mak tak tahan, mak tak tahan, lepas, lucuk, lari pergi cari Dajjal, pakai minum ayak ni, boleh mana Dajjal. Ini keadaan suasana kedatangan Dajjal. Jenuh tak tahu, kita boleh tahan, tak boleh tahan. 3 tahun tak minum ayak, makan apa pun tak. Waktu tu roti jala tak ada, tabak tak ada. Tak ada belakang. 7-Eleven pun tinggal PS ayak tak ada. Lah ni 24 jam, pukul 3 pagi boleh cari ayak. Tak ada apa. Ni tanda kedatangan nak main. Kedatangan nak main Dajjal akan berlaku kemarau yang cukup dahsyat. Semua pakai ikut dia. Melainkan orang-orang yang benar-benar beriman. Tu sahabat tanya, ada orang selamat? Nabi kata tak. Siapa dia di kalangan orang-orang yang benar beriman, keyakinan, ni menjadi tauhid, nak yakin dengan Allah Ta'ala. Lepas tu mereka tak lapak kan? Nabi kata tak. Yut'imuhum azkaruhum wa tahliluhum wa takbiruhum. Yang mengenyangkan mereka ialah zikir mereka, tahmid mereka, takbir mereka. Yang tu yang nak bagi kenyang mereka. Tapi kalau duduk atas dunia waktu Dajjal tak main, nak takbir pun tak bagi, yang ni memang minum ayat tebu Dajjal. Sampai takbir tak bagi, nak sebut nama Allah Ta'ala tak bagi sebut. Pergi kursus kena tepuk tangan, Allahu Akbar tak boleh sebut. Padahal Allahu Akbar itulah nak bagi kita kenyang, nak fitnah Dajjal. Kita tak teringin ayat tebu dia, sebut Allahu Akbar, membantu kita hilang dahaga. Tak bagi sebut. Dia kita duk cerita pengajian kita lepas, sebut nama Allah Ta'ala ni mulia. Ya man zikruhu syarafuz zakirin. Wahai Allah, yang orang sebut nama Allah jadi mulia. Duk cari jalan tak bagi sebut. Jadi haru biru banyak macam. Fitnah Dajjal esok, dahaga ayam, minum, lecikan, ada jauh main. Sebab apa? Allahu Akbar tak berkesan untuk kita. Sebab tak bisa duk sebut daripada Allah. Nak sebut tak bagi, mulia sebut perkataan Allah. Itu yang saya cerita hari itu. Yang anak kita nak tibai, kalau dia teriak sebut nama Allah, abah dengan mak benar berhenti, tak boleh tibai.
Tuhan kata aku muliakan dia, tak ada siapa lah yang boleh berhak mencederakan budak yang telah dimuliakan oleh Allah. Aduh. Kita nak bangkit, nak bawa amalan. Ni nak cerita pasal semayang tadi. Tak cermat, tak kaji tentang syarat, tak belajar tentang saf, tak belajar tentang batal, tak belajar tentang rukun-rukun dia. Semayang macam tak semayang. Tak nak beringat. Bangkit di mahsyar esok akan dibangkitkan lagu mana kita mati dalam dunia. Kita mengaji, mati tengah mengaji, bangkit mahsyar tengah mengaji. Kalau mati tengah buat benda jahat, minum arak, bangkit tengah dua botol arak, tengah pada mahsyar. Inilah kitab Furu'ul Masail bang. Mati tengah makan dadah, lagu tu. Tengok konsert yang baru ni, 6 orang mati, mabuk dadah. Lagu tu bangkit tengah pada mahsyar. So, mabuk bawa dadah tak kepala. Main judi mati esok bawa daun teruk. Main judi bangkit daripada kubur, tiup sangkakan kedua, bangkit tu duk kira main judi. Malaikat tengok la bawa daun teruk main judi, tak usah duk pergi ke syurga. Nu depan apa? Terus ke neraka. Mati tengah semayang, bangkit semayang. Mati tengah sujud, bangkit dalam keadaan sujud. Mati tengah mengaji, bangkit dalam keadaan mengaji. Tak tahulah mengaji lagu mana, ramai-ramai lagu ni lagu mana. Allah Allah, saya tak pernah buat kelewatan pergi tengok padang mahsyar. Lagu mana bangkit tengah duk mengaji. Kaifiat dia saya tak tahu, tapi disebut oleh alim ulama dalam kitab-kitab sebut mati tengah buat apa lagu tu lah bangkit. Mati tengah duk berzina, bangkit esok 2 orang duk berzina, selak tak okay. Malaikat tengok tu dia, orang duk kalut, duk takut syurga neraka, hampa berzina lagi, perak dah lagi masuk neraka. Orang duk risau syurga neraka, apa duk kira berzina. Lagu tu. Orang mati mengandung, anak dalam perut bangkit mengandung. Kalau anak tu atas dunia sebelum mati ditiupkan roh, lagu itulah dibangkit. Anak dah dalam perut, lepas tu beranak anak tu, terbit anak berjalan tak terus masuk syurga. Anak. Mula-mula beranak duk jalan, malaikat duk tengok, adik nak pergi mana? Nak pergi lah syurga. Tapi ni Pak Long nak umbah depan sat. Nak umbah ni tak duk direct. Elok dia sampai pintu syurga, dia panggil mak dia. Mak main cek duk seorang. Mak main cek duk seorang. Malaikat tengok duk panggil nak dia tahu makcik, anak panggil masuk. Free je, mak boleh masuk. Anak duk panggil. Tu dimuliakan. Sebab tu kita atas dunia ni pun anak umur 2 tahun, umur kenuri, masuk ambil cucuk, ambil ayah kita tak marah, budak-budak. Malaikat pun tu tak marah budak. Dia meraya Ustaz masuk syurga ni, Ustaz pergi syurga ni, jumpa Nabi ni, jumpa Nabi ni. Pergi berkata, tak ada siapa nak sekat. Agak sedih panggil mak. Malaikat tengok makcik, anak panggil, pergi. Yang kita kata ni tak kira, tak apa, masuk. Tak pergi dia teriak ke apa kan susah. Hak ni saya urus dia dah. Mak lenggang kangkung, masuk. Masuklah syurga anak nak panggil. Sonok. Waktu tu sonok, sementara nak sonok tu teruk sikit, tu nak mengaji, tu nak buat ibadat sebelum nak sonok. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kepayahan tu akan jumpa senang. Nak senang tu Allah lebih yang kata tu. Kalau anak tadi tak ada nyawa mati, bangkit melahirkan anak, dan hukum anak tadi ni seperti mana benda-benda yang keras ada atas dunia. Apa maksud benda keras? Pokok, batu, bukit, gunung gana. Tak syurga, tak neraka. Sebab apa? Sebab dia bukan mukallaf. Anak yang tak ada nyawa waktu sebelum mak dia mati atas dunia, baru sebulan ke apa kan, baru jadi benih tadi ni, meninggal mak, anak dalam perut, tak buh nyawa ni. Bangkit, hukum anak tu di mahsyar macam mana batu dan jamadan, macam pokok, macam bukit. Tak syurga, tak neraka, sebab bukan mukallaf. Ni macam kipas angin ni, kan masuk syurga. Sebab kipas angin bukan mukallaf. Duk kena mengaji kita, dia tak mengaji ke? Tolong duk kipas kita. Ekon tak masuk syurga, tak masuk neraka, sebab apa? Bukan mukallaf. Yang mukallaf ni kita. Sebab tu anak dia jadi seperti mana yang tak ada nyawa, seperti mana jamadak, benda beku, kipas angin, ekon, tangga surau, itu pagar. Mana tu? Mana masuk syurga, masuk neraka? Sebab dia pun bukan mukallaf. Tu yang kita nak cerita bab-bab semayang banyak.
Banyak yang kita tengok bukan nak cerita-cerita pandai, tapi nak ajak supaya perbaik amalan. Pasal apa? Pasal kesian. Kena adik-beradik kita yang rapat, duk atas dunia ni seronok, raya pergi ziarah aku, sampai di akhirat duk kena bakat lapi neraka jerit duk panggil kita. Pak Lang tolong, Pak Lang panas, Pak Lang pun teriak tak boleh nak tolong. Atas dunia boleh pergi ziarah makan dodoi lapar raya seronok, adik-beradik raya sekali bakat menang apa. Pergi di akhirat anak menakan tu kena bakat lah. Pak Ngah duduk sini tengok teriak. Itu yang kita nak kena perbetul amalan. Supaya Allah Ta'ala terima dan cek amalan ada yang ni nak selamat kita. Panjang pun tahu. Nak selamat kita. Dan mati dalam keadaan elok. Nabi cerita tanda orang mati elok, tanda orang mati tak elok. Orang yang mati tak elok, dia mati bunyi suara dia macam kandai. Bunyi suara yang cukup tak elok waktu nak mati. Bunyi kandai lagu mana saya tak belah kandai. Dan petanda orang ni elok dan kehidupan dia selepas mati nak jadi elok, dia mati akan berpeluh dari dia. Bigharakil jabin, dia akan berpeluh ni dari dia. Kita tak katalah confirm syurga dan tak katalah yang suara tadi confirm neraka, tapi petanda. Peluh. 2 minggu lepas adik kepada Ustaz Zainon Pondok Temak meninggal, Ustaz Maliki. Jantung. Ke 10.30 malam 2 minggu lepas. Tengah duduk bersama elok tengah hari baru letak seru. Ke 10 pergi balik, pergi tu pergi terus. Buat balik di rumah pukul 12 tengah malam, duduk berpeluh gitu muka dia. Nak ke bumi kan pukul 10 pagi esok berpeluh lagi. Orang mati, sel semua mati dah. Lagu mana boleh berjalan peluh, lagu mana darah boleh berjalan. Mati semua dah dalam. Tuhan nak bagi petunjuk. Peluh. Anak murid dia tolak peluh. Kami pergi ziarah pukul 8, selak tengok duk ngeh kita tapi dia ni mati sungguh kan bohong tau. Sekali kami bangkit, hang pun bangkit sekali. Dia senyum kat kita. Tuhan tunjuk dalam keadaan peluh dia. Pergi kubur, nak kebumikan di kubur. Letak dalam kubur, ambil tanah, kambus, lebih bertimpur tanah, lebih tanah. Selalunya memanglah lebih. Liang lahat tu kosong, ni lebih banyak. Mati pun duk bagi tanah korang. Sebab apa? Waktu hidup berkeli dengan adik-beradik kes tanah. Dia bagi lagu tu, tak mau keli dengan Pak Nekan. Pak Lang ambil lah tanah. Keli kes tanah. Waktu hidup tolak tanah beri korang. Mati pun duk bagi tanah korang ni. Tu Allah Ta'ala tunjuk. Daripada hidup dia tak mahu harta, sampai mati dia tak mahu harta. Tuhan tunjuk kat kita. Ni Tuhan nak pilih dahsyat ni. Dekat kan kita ni. Pondok Temak. Ustaz Zainon tuan-tuan. Bukan Ustaz Zainon. Pengetua pondok. Baca talqin. Ustaz Zainon baca. Dia tak sebut nama. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah sekali-kali kau siksa adikku yang berada dalam kubur. Sebut nama adik. Tak sebut nama. Sebut adik. Ya Allah ya Tuhanku, jangan sekali-kali kau azab adikku. Ampunkanlah dosa adik aku wahai Allah. Baca talqin. Last sekali wahai adik, sampaikanlah salam abangmu kepada kedua ibu, ayah dan bunda. Suruh adik hak mati dihantar bagi salam kat mak dan abah. Mak abah meninggal mak. Orang dengar talqin teriak mak kali-kali saya sebab. Ni hikmat Allah Ta'ala suruh anak bila pak mati anak baca doa. Hikmat dia tu. Adik-beradik kita dia sebut kata wahai adikku, sampaikanlah salam abangmu kepada ayah dan bunda. Abah mak mati lama dah. Adik mati pula suruh adik buat salam pergi kat mak. Orang menitik ayat mata ni hikmat Allah Ta'ala suruh ajak kita ada nak erti agama Allah Ta'ala kita mulia sebab mereka ni baca doa kat kita semua. Mereka ni nak baca doa kat kita semua. Tu Ustaz Don duk cerita. Bayangkan kalau anak baca doa, lagu mana dia minta kat Tuhan? Ustaz Don duk cerita. Minta adik hantar salam kat abah. Allahu Akbar. Orang lain semua teriak. Tak sebut nama fulan bin fulan tak, dia sebut adikku. Wahai adikku, wahai adikku, sebut adikku. Sebab tu Nabi suruh, Nabi bangga orang-orang yang zuriat ramai.
Sebab dalam hak ramai-ramai ada seorang yang bagus, dengan sebab seorang tu selamat habis tak bagus. Setengah orang duk kata sia-sia ustaz, anak ramai tak ada guna. Memang anak ramai tak ada guna. Kalau 14 orang tu, dalam 14 orang tu ada seorang yang bagus, hak seorang ni akan menyelamatkan 13 orang. Ya man zikruhu syarafuz zakirin, mulia orang yang mengaji agama. Depa ni nak selamat adik-beradik. Memang tak ada guna yang lain. Tapi yang ni nak selamat adik-beradik sekali mak sekali pak dia. Tu yang kita nak mengaji. Kadang kalau orang tak nampak pasal apa Nabi suruh belajar, pasal apa Nabi suruh belajar, kita tak nampak mengaji tu selamat habis adik-beradik kita. Dia tanya esok nak bagi syafaat, nak ajak siapa masuk syurga sekalian. Tunjuk tu boleh tunjuk. Selamat belakang. Ni saya cerita kisah yang dekat supaya kita boleh ambil balik pengetahuan. Betul tak betul cerita saya tadi? Numpuk tempat semua untuk cerita kisah ni. Tanah bertimbun, kubur tak habis, guna sikit. Orang yang hidup tak pernah duk menilai harta benar, tolak harta benar. Dia pergi lah, saya duk fikir saya tak pergi, saya nak pergi dan ikut dia lah. Tapi adakah saya nak berpeluh macam dia? Yang saya duk hari-hari kira duk karau nak harta benar, dia duk tolak harta. Saya duk tarik mai, duk nak. Saya mati esok nak berpeluh lagu tu. Tanah kubur nak lebih lagu tu. Saya awak tak tahu. Tu yang kita pakai nak mengaji, nak berkongsi ilmu yang Allah Ta'ala bagi supaya kita pakai selamat. Baik kita kembali ke kitab. Banyak benda sangat tuan-tuan. Baik. Ketiga, memberikan zakat. Maksud memberi ni kita cerita dah itu. Kenapa tuan kita ni mengistilahkan, mengisyaratkan, menggunakan perkataan memberi. Ni nak abang pada kita kerana zakat ni milik orang. Sebab tu kita kena bagi. Bukan kata bayar. Kalau bayar ni duk faham kata benda ni bukan milik kita. Macam kita pergi kedai, bayar barang, ambil barang. Barang tu bukan hak kita asal. Tapi ni memberi, maksudnya serah balik sebab tu milik mereka. Mana yang saya duk pandai-pandai cerita kata milik? Innamas sadaqat lil fuqara. Hanya sahaja zakat itu milik orang miskin. Sebab tu kata beri zakat, bukan kata bayar zakat. Betul lah kalau kita tak salah perkataan bayar tu. Pasal apa tuan kita sebut nama memberikan, menggunakan perkataan beri. Nak cerita kata zakat ni bukan harta kita. Nak cerita zakat ni milik orang lain, kita kena bagi balik kat tuannya. Siapa tak bagi, dia makan harta haram. Ni nak kena ingat sebab kadang-kadang ada orang yang tak perasan. Bila tak bayar zakat, duit yang banyak-banyak campur dengan zakat, semua tu jadi tak dimakan. Kalau ada 40,000 duit zakat sikit, dia tak bayar 40,000 tu tak boleh nak makan. Kalau perak makan tu tak benar lah. Fannaru aula bi, neraka lebih utama untuk mamak makan badan dia suka. Tak berasa bersalah. Itu yang kita nak belajar, kita nak ngaji supaya boleh rungkai permasalahan esok Tuhan tak salah kita di mahsyar. Tak salah kita di mahsyar. Sebab kita dah tunai dah tuntutan dan perintah Allah Ta'ala. Baik. Keempat, puasa bulan Ramadan. Ini di antara rukun-rukun Islam. Puasa bulan Ramadan, apa arti bulan Ramadan? Bulan yang panas. Ramadan maksud panas. Panas bulan puasa ni. Panas daripada segi dahaga sebab tak boleh minum. Jadi panas, seolah-olah panas walaupun kadang-kadang cuaca tak panas. Ini maksud bulan Ramadan. Ramah tu maksud dia panas. Baik. Kelima, haji akan Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya kepada Baitullah. Kuasa tadi apa? Akan jalan. Apa arti? Menunaikan haji bagi orang yang mampu untuk meneruskan perjalanan, untuk pergi ke haji. Haji akan Baitullah. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Allah Ta'ala ada rumah lah. Maksud rumah Allah tu ialah rumah milik Allah. Itu maksudnya. Bukan kata Allah Ta'ala doa tu, rumah tu milik Allah. Apa maksud milik Allah? Kita tak boleh buat ikut kuasa kita. Sebab rumah ni ada tuan. Sebab tu di masjid kita ada adat. Sebab bukan rumah kita, tapi rumah orang bukan boleh duduk ikut dan. Orang suruh duduk di ruang tamu, angkat kaki tak atas meja. Mana boleh rumah orang, bukan rumah kita. Lagu tu kat masjid Baitullah, rumah milik Allah. Sebab apa milik Allah? Apa nama milik Allah?
Kerana dia yang menjaga dan kita ada adab ketika menaduk dalam masjid. Itu kata rumah Allah. Sebab tu barang-barang masjid, dalam masjid kena ada adab. Barang-barang masjid kita tak boleh guna untuk peribadi. Tu kolak, tempat ayam, duk cendok ayam, tak boleh buat balik, tak boleh buat pecah. Pecah kena ganti. Sebab apa? Barang tu bukan milik kita, milik Allah. Kita tak boleh buat ikut puasa. Ni hak setengah tak faham buat balik perhabis dengan komputer masjid, dengan kapet buat balik tak rumah. Buat balik perhabis. Sebab apa? Tukar ahli jatan kuasa. Bila tukar ahli jatan kuasa, duk sakit hati kat depan ni, buat balik habis barang hak lama. Bukan barang depa, bukan barang hampa, barang milik Allah Taala. Waqaf maknanya terhenti, tak ada layak kita nak urus. Waqaf maksudnya berhenti. Apa maksud berhenti? Kita ni tak ada kelayakan untuk menguruskan barang tersebut. Maksud urus itu kita tak boleh guna, tak boleh jual, tak boleh beli. Itu maksudnya. Milik Allah Taala. Ni buat balik habis dengan komputer, dengan apa, pesen, tak pesen, tempat masak buat balik. Ni esok bangkit di badan Masya Allah Ta'ala akan petikai. Naik mahkamah. Malaikat awak main di kawah ni awak balik rumah. Baru itu. Malaikat main komputer ni awak balik tu. Nak jawab apa? Lari tak boleh lah. Semua duk faham mereka. Nak lari tak boleh lah. Waktu tu duk tentu. Salah betul pun tentu. Baik. Haji akan Baitullah, yakni menunaikan haji akan rumah Allah, yakni rumah milik Allah. Bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada rumah Allah akan jalan, yakni mampu meneruskan perjalanan. Habis. Kemudian masuk bab iman pula. Bermula iman itu, apa maksud bermula iman? Bermula makna iman itu. Sebab apa? Kena takdir, kena satu kataan lagi. Kerana iman, kita nak mengaji ni bukan nak mengaji pasal iman, tapi nak mengaji, nak faham makna iman. Perkataan kita boleh dengar, yang nak faham makna. Sebab tu kena takdir makna. Bermula iman itu, apa berarti? Bermula makna iman itu. Kita nak tahu makna dia. Perkataan tak ambil tahu tak apa, boleh dengar je. Contoh orang cakap bas, sebut perkataan bas, kereta, kita dengar. Yang nak faham ni apa dia? Kenderaan yang ada roda 4. Hak tu nak kena faham. Perkataan tak kena faham tak apa. Sebab perkataan ni hanya didengari. Yang nak faham makna. Orang kata kipas, bukan nak ke nama atau kipas, nak kepada benda. Apa benda? Kipas yang boleh berputar ataupun pusing, kita sejuk. Itu makna dia. Ini yang kata bermula iman, yakni bermula makna iman itu. Apa arti? Membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud membenar? Setuju dan juga terima hati kita. Setuju dan juga terima hati. Terima apa dia? Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia dengan dia, daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Apa arti ini? Iman ni maksudnya kita setuju, kita membenarkan, hati kita terima benda yang Nabi bawa, yang terdiri daripada segala hukum-hukum agama. Itu orang yang mudah faham tu. Kita setuju, kita terima benda yang Nabi bawa, yang mana Nabi bawa tu terdiri daripada segala hukum-hukum daripada agama. Itu makna iman. Kalau percaya tapi tak terima, tak setuju hati, tak nama iman. Itu macam puak musyrikin Mekah. Mereka percaya tak kata Nabi betul? Tak percaya. Balik sana percaya. Percaya kata Nabi betul. Sebab tu mereka simpan barang, nak pergi mana-mana letak barang, wadi'ah, simpanan rumah Nabi. Mereka tak tahu rumah kawan-kawan yang duduk sejabat, yang duduk dalam satu kelab malam, tak simpan. Mereka tahu kawan-kawan mereka ni bukan kata simpan barang, bini aku boleh ambil. Sebab tu nak pergi mana, simpan barang di rumah Nabi. Kereta ke apa kan simpan di rumah ni. Sebab mereka percaya kata Nabi ni tak bohong. Lepas tu mereka beriman tak? Dah. Percaya tak? Percaya. Mereka percaya Nabi ni betul. Sebab tu nak cerita kata iman ni bukan setakat percaya, setuju hati, rasa tak apa, rasa sedap, rasa tak apa dah. Itu kata iman.
Kalau duk percaya kata ni perintah Tuhan tapi hati berasa tak apa setuju, masalah. Ada masalah. Tu dah abang kita percaya kepada Allah. Lagu mana percaya kepada Allah? Depan ni kan kata. Yang kata percaya pada Allah, yakin kata adanya Allah dan yakin kata pada Tuhan tu ada sifat yang sempurna. Ni dua cara. Kata yakin, kata percaya pada Allah. Percaya lagu mana? Yakin kata Allah tu ada. Dan yang kedua yakin kata Allah Taala ada sifat yang sempurna. Itu kata percaya pada Tuhan. Bukan kata Tuhan ni ada di mulut untuk kata dalam hati tak setuju. Ini perintah Nabi suruh dalam hati tak rasa sempurna, tak rasa sempurna dengan perintah tersebut. Sekadar percaya. Ini tak sempurna. Tak nama iman lagi. Baik. Kita berhenti dulu kok. Tengok dekat 9.30. Saya pun nak jadi driver di Kelantan hari ni, Kenuri. Jadi nak berhenti awal lah, nak balik set. Nak tengok tasik beri hayat kering. Orang lain nak kahwin, tapi kita ni pun kadang macam kita nak kahwin lah. Jadi tahun tiga insya-Allah kita sambung lagi. Bermula iman itu membenar hati akan Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Ya Allah Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami benda kami jahil dan peringatkanlah kepada kami benda kami sering lupa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan kebajikan, dan kurniakanlah kepada kami di akhirat sana kebaikan dan kebajikan, dan tolong lepaskanlah kami daripada terkena sentuhan api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sambung dia balik lenyap.